Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai pada muka surat 164 ya, 164. Kata Syekh di sini rahimahullah, termasuk daripada al-sunnah juga adalah memboikot ahli bid'ah dan menjauhi mereka, tidak berdebat dan berseteru dalam urusan agama. Ya, tidak berdebat dengan mereka dan berseteru dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama ni kita tak join depa lah. Kita tak join depa, bahkan kita ni sebalik melakukan perbuatan di sebalik apa yang mereka lakukan. Contohnya apa yang depa lakukan pada baru-baru ni, doa awal tahun, doa akhir tahun, kan? Apalagi ucapan tahun baru, selamat tahun baru, apalagi ucapan terhadap orang-orang Kristian, terhadap kelahiran apa yang mereka anggap sebagai anak Tuhan tadi kan, kekufuran yang begitu besar. Mereka menuduh Allah Ta'ala ni ada anak. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan. Yang ini berlaku dan kebanyakan juga daripada orang-orang Islam sendiri yang melakukan perkara ini, mengucapkan wish ataupun selamat kepada orang-orang kafir tadi kan. Jadi maknanya jelas kita ni ada prinsip, orang Islam ada prinsip al-wala'u wal-bara' kan. Prinsip ketaatan dan prinsip maknanya permusuhan tadilah dengan orang-orang musyrikin. Jadi maknanya termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW adalah memboikot ahli bid'ah. Dia buat program-program tentang perkara bid'ah ni, kita tidak menyertainya lah. Daripada tahlil lah, doa awal tahun lah, doa akhir tahun lah, ni semua bid'ah yang jelas dan nyata. Begitu. Baik, di sini Ustaz share screen sikit lah. Okey, di sini kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dia kata apa? Tajuk ni dalam menghuraikan apa yang disebut oleh Ibn Qudamah di sini, hujranu ahli bid'ah. Hujran ahli bid'ah, meninggalkan ahli bid'ah. Yang dimaksud kata Syekh sini yang wal muradu, yang dimaksudkan dengan meninggalkan ahli bid'ah adalah al-ibti'ad anhum, menjauhi mereka. Okay. Menjauhi mereka dan meninggalkan mahabbatihim, meninggalkan kasih sayang dengan mereka dan mualat dengan mereka, meninggalkan kita panggil bersatu padu dengan mereka dan mengucapkan salam ke atas mereka dan menziarahi mereka dan perayaan-perayaan mereka dan seumpamanya. Itu maksud meninggalkan ahli bid'ah. Tidak menyertai program-program yang mereka anjurkan. Dan meninggal ahli bid'ah ni wajib. Meninggalkan ahli bid'ah itu wajibun, adalah wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 22 ya. Surah Al-Hasyr. Ini Ustaz kongsikan di sini. Bukan surah Al-Hasyr. Surah Mujadilah, silap. Surah Al-Mujadilah, surah nombor 58 ya. Ayat 22. Di mana dia? Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah ibu bapa mereka, bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka yang setia itu. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Ya? Ini dia. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr dan dinukilkan oleh Syekh di sinilah di dalam syarah ni. Syarah yang kita baca ni kan. Nah ini. Ya, surah Al-Mujadilah ayat last sekali. 22.
Kemudian Syekh dari sini, akan tetapi in kana fi mujalasatihim maslahah, kalaulah akan tetapi jika kita duduknya kita ataupun kita duduk berbincang dengan mereka itu untuk maslahah, untuk menjelaskan kebenaran untuk mereka dan mengingatkan mereka tentang keburukan bid'ah, maka itu tidak mengapa, kan? Dan barangkali di sana ia menjadi satu perkara yang dituntut, kan? Sebagaimana firman Allah Taala, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah." Dalam surah apa dah? Surah An-Nisa ayat 125 bukan surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 125. Kita tengok sini. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau suruhkan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Di sana ada orang sesat, di sana orang dapat petunjuk. Itulah orang yang sesat ni dia benci kepada orang yang mendapat petunjuk. Orang dapat petunjuk, dia berusaha untuk mengajak orang-orang yang sesat tadi ke arah petunjuk. Tapi bila mereka tetap ingkar, tetap tidak mau menerima, maka di sanalah bermulanya kebencian ataupun permusuhan di antara mereka. Maka Syekh dia kata sini, wa hadha qad yakunu bil mujalasah wal musyafahah. Jadi maknanya dakwah kepada jalan Allah Taala ni boleh berlaku dengan kita duduk dalam majlis mereka dan kita berbincang dengan mereka. Dan mungkin juga dengan murasalah, wa qad yakunu bil murasalati, dengan tulis surat, wal mukatabati, kan? Tulis maknanya mengutus surat lah. Dan risalah tulis surat, kan? Begitu. Kemudian saya kata lagi, wa min hajri ahli bid'ah, dan daripada cara untuk meninggalkan ahli bid'ah ini, wa tarkin nadhir, dan meninggalkan melihat kepada kitab-kitab mereka. Maksudnya jadi maknanya di antara cara untuk meninggalkan ahli bid'ah ni ialah kita meninggalkan untuk tidak melihat dalam buku-buku mereka, tidak membaca bahan-bahan bacaan mereka, mendengar ceramah mereka, kan? Kenapa? Kerana takut fitnah tadilah, kan? Jadi maka menjauhi tempat-tempat yang sesat itu wajiblah. Tempat-tempat sesat ni adalah tempat-tempat ahli bid'ah lah, tempat-tempat anjuran mereka dalam melakukan perkara-perkara bid'ah tadi. Bila dia buat bid'ah, kita tinggalkan dia. Kalau kita boleh nasihat, kita nasihatkan. Begitu. Contohnya majlis tahlil, talqin, apa semua tadi, kan, yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita lah. Lepas tu majlis Maulidur Rasul, apalagi ihtifal tu, kan, perayaan menyambut Maulid Rasul. Begitu. Kemudian yang penyambut yang baru ni, menyambut hari awal tahun, doa awal tahun dan doa akhir tahun, kan. Tahun ini perkara bid'ah yang jelas, nyata, kan. Tapi itulah orang-orang ahli bid'ah ini, mereka ni anggap mereka ni berada dalam sunnah, sehingga dia keluarkan statement-statement berkata, kita ni maknanya, mereka sebut, kan, ni kita ni maknanya ikut amalan Nabi SAW. Apa nama, amalan yang mana mereka sebut, contohnya di sini, kan, Ustaz tunjuk pada kamu semua ni, ini kan WhatsApp, kan, WhatsApp kampung Ustaz duduk ni, tengok ni dia, ni nampak tak? Ni Ustaz tunjuk kat kamu, ni Ustaz ni WhatsApp kampung ni, masjid, ni imam masjid ni, dia kata apa? Imam masjid ni, ni imam masjid ni, dia dengan cukup anti dengan budak-budak lagi, tapi dia anti dengan sunnah, kan. Inilah peringatan untuk umat hari ini, amalan Yahudi disangka amalan agama, amalan Rasulullah ditinggalkan. Siapa yang tinggalkan amalan Rasulullah? Mereka ni yang tinggalkan, ni orang masjid ni, kan, amalan Rasulullah. Maksudnya mereka ni yang menganjurkan apa nama, doa awal tahun, doa akhir tahun, solat hajat, solat taubat, kan, pada malam 1 Januari baru ni. Ni ustaz ni buat, kan, Ustaz. Tak tahu lah kamu boleh nampak tidak skrin yang Ustaz share, tapi Ustaz rasa Ustaz share yang ni saja, Ustaz share yang WhatsApp tadi, kan. Baik, itu yang ni ahli bid'ah ni, dia rasa dia berada dalam kebenaran, padahal dia pun berada dalam kesalahan dan kesilapan.
kesesatan. Baik, mana dia, kita kena jauhi tempat-tempat kesesatan yang wajib, kan? Kerana sabda Nabi SAW berkenaan dengan Dajjal yang akan keluar nanti. Jadi ahli bid'ah ni macam tu jugalah, perangai dia pun macam perangai Dajjal lah. Cuma dia, kita tak kafirkan dia, kalau Dajjal kafir, kita tak kafirkan dia pun. Tapi perangai dia macam tu, kan? Perangai macam tu. Maknanya mereka ni tak mau kepada kebenaran, tak mau kepada petunjuk. Nabi kata barang siapa man sami'a bihi, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, falyan'a anhu, maka hendaklah dia jauhkan diri daripada Dajjal itu. Fa wallahi, maka demi Allah, inna rajula, sungguh seorang lelaki la ya'tihi, dia ni akan mendatangi Dajjal wa huwa yahsibu annahu mu'min, dan dia menyangka dia orang beriman. Fayattabi'ahu, nanti dia akan ikut Dajjal. Dia rasa dia kuat lah, mana tengok Dajjal dia kalah. Kita persona dengan dakwah dan ajakan Dajjal, maka dia pun beriman dengan Dajjal tadi. Daripada perkara-perkara syubhat yang dikeluarkan dengan mukjizat. Bukan mukjizat, dia keluarkan perkara-perkara yang pelik, turunkan hujan daripada langit, tumbuhkan tumbuhan daripada bumi, jadi boleh adakan segunung roti dan sebagainya. Ini. Baik. Jadi maknanya tempat-tempat ahli bid'ah ni kita kena jauhi, jangan pergi duduk sekeliling dia. Akan tetapi saya kata sini, sekiranya tujuan kita melihat atau membaca buku-buku mereka untuk mengetahui bid'ah yang mereka buat, untuk kita membantah mereka, maka itu tidak mengapa. Fala ba'sa, saya kata. Fala ba'sa bidzalika liman kana 'indahu min al-'aqidati as-sahihah, bagi siapa yang ada akidah yang sahih lah. Ma yatahassanu bi, yang dia boleh tu membentengkan diri dia dengan akidah yang benar tadi. Wa kana qadiran, dan dia ni termasuk di kalangan orang yang mampu untuk membantah ahli bid'ah ni dalam buku-buku mereka. Bahkan barangkali jadi wajib juga untuk dia menolak bid'ah, kan, yang mereka lakukan tadi. Jadi maknanya, jadi tidak sempurna sesuatu yang wajib itu, melainkan dengannya ia jadi wajib. Kewajipan untuk menolak bid'ah itu tidak sempurna, sehingga dia tadi pergi baca buku ahli bid'ah dan dia tengok apa bid'ah yang mereka buat, syubhah yang mereka buat, maka dia pun tulis satu buku menolak bid'ah ataupun menjawab bid'ah yang mereka kerjakan. Habislah tu kan. Jadi begitu. Dalam matan kita ni, muka surat 164 tu, dia kata termasuk daripada al-sunnah juga adalah memboikot ahli bid'ah dan menjauhi mereka, tidak berdebat dan berseteru dalam urusan beragama. Berseteru ni bermusuhan lah, tidak setuju. Tidak membaca kitab-kitab ahli bid'ah dan tidak condong pada ucapan mereka. Semua bid'ah dalam agama adalah sesat. Setiap pencetus nama baru selain Islam dan sunnah ialah mubtadi'. Dan ahli bid'ah seperti Rafidah ni Syiah, Rafidah lah. Jadi kena di bawah tu footnote tu, kalau kamu nak tahu kenapa dinamakan Syiah Rafidah tu kan sebagai Rafidah. Sebab mereka dinamakan dengan nama Arif al-Rafidah ini adalah kerana Zaid bin Ali bin Al-Husain. Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini maknanya cicit kepada Ali bin Abi Talib kan. Cicit dia. Cucu kepada Husain lah. Didatangi oleh pemberontak dan mereka meminta beliau agar berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar, supaya mereka menyertai barisan beliau, yang Zaid tadi, Syiah ni. Lalu Zaid berkata kepada mereka, bahkan aku memberi taat setia kepada mereka berdua, ini kepada Abu Bakar dan Umar, dan berlepas diri daripada orang-orang yang berlepas diri daripada mereka berdua. Mereka berkata, kalau begitu kami menolak engkau, yakni Rafidah, narfuduka. Maka mereka pun meninggalkan beliau sehingga mereka dinamakan Ar-Rafidah, Syiah yang menolak apa dia? Kepimpinan Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Baik. Seterusnya kita lihat muka surat yang seterusnya. Cerita Jamiah Khawarij, Qadariyah, Murji'ah ni semua kelompok Khawarij lah ni. Ya. Baik, kalau situ dia kata sini, di antara apa ahli bid'ah ni, bid'ah mukaffirah macam Jahmiyah ni, bid'ah yang depa ni kufur lah, Jahmiyah. Okey. Nama Al-Jahmiyah disandarkan kepada Jaham bin Safwan. Jahmiyah, maksud sandaran Jahmiyah ni kepada nama Jaham bin Safwan tadi. Mereka adalah sebahagian aliran Jabariyah yang asli lah. Apa dia Jabariyah? Jabariyah ni maksud dia mereka yang kata
makhluk tadi tak boleh, tak ada apa-apa urusan. Maksudnya apa yang makhluk buat ni semua Allah Ta'ala takdir. Minum arak pun dah Tuhan takdir dah. Kan? Berzina Tuhan takdir dah. Bunuh orang Tuhan takdir dah. Jadi kita ni semua Tuhan dah takdir dah. Kan? Begitu. Mana tak buat apa pun, kita jadi baik ke pun Tuhan takdir, jadi jahat pun Tuhan takdir. Semua mana dia serah atau semua kesalahan depa serah, depa tujukan kepada Allah Taala. Ni puak Jabariyah. Kan? Itu maksudnya. Mereka menyetujui golongan Mu'tazilah dalam menafikan sifat-sifat Allah yang azali. Sifat golongan Mu'tazilah ni golongan yang mengikuti Wasil bin Atha' lah. Kan? Yang kata apa? Yang kata orang buat dosa besar ni dia tak jadi kafir, tapi dia duduk tengah-tengah. Kafir pun tidak, Islam pun tidak. Tapi di akhirat besok dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini Mu'tazilah punya i'tiqad lah. Tapi dia ni sama dengan Puak Jahmiyah lah dalam menafikan sifat-sifat Allah tadi, kan? Bahkan mereka lebih teruk lagi daripada Puak Mu'tazilah. Di sana ada kitab yang ditulis sebagai apa nama kitab tu, Ar-Raddu 'ala Jahmiyah, kan? Ada juga. Kemudian Khawarij tu bawah tu. Siapakah dia Khawarij? Mereka yang Khawarij diambil perkataan kharaja yakhruju lah. Khawarij ni perkataan jamak taksir pada perkataan kharijun. Kharijun ni isim mufrad lah, isim fa'il yang mufrad lah. Orang yang keluar. Kalau Khawarij orang-orang yang keluar daripada mentaati pemerintah. Mereka adalah mereka yang meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Pada awalnya mereka meninggalkan ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib dulu di awal mananya Islam, kan? Apa nama pokok Khawarij ni? Tidak mentaati Ali bin Abi Thalib dalam perang, sehingga diperangi oleh Ali dan mereka kebanyakannya dibunuh dalam perang dia panggil perang Nahrawan, ya, perang Nahrawan sama mereka yang dibunuh oleh apa nama mereka ni adalah ahli ibadat lah, tapi ahli ibadat yang menafsirkan agama ikut nafsu mereka. Jadi mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Al-Qadariyah bawah tu, mereka dinamakan demikian kerana menyandarkan perbuatan hamba kepada kemampuan mereka. Dia kata free will. Mereka mengingkari takdir. Maksudnya takdir ni kita buat sendiri. Kan? Allah Ta'ala tak ada kaitan dengan takdir kita. Itu Qadariyah. Jabariyah tadi pula dia pun lepas diri mana apa yang berlaku pada diri itu semua Tuhan tetapkan. Tuhan buat. Dia tengah minum arak pun Tuhan telah suruh dia minum arak. Begitu. Itu Jabariyah. Ini beza dengan Qadariyah, kan? Terbalik tu. Kemudian Al-Murji'ah pula, mereka terdiri daripada beberapa kelompok. Salah satunya meyakini bahawa maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan, sehingga ketaatan tidak mempengaruhi kekafiran. Dan jadi kalau dah masuk Islam, buat apa pun tak akan jadi kafirah. Bila dah masuk Islam, maknanya tak akan jadi kafir, tak akan rosak dah akidah. Gitu. Ini pokok Murji'ah, kan? Jadi kalau orang buat kesalahan apa semua di dunia tak ada balasan apa lah. So dia tak ada apa nama tak ada hukum-hukum apa, kan? Jadi di akhirat besok yang kita ada. Gitu. Jadi kalau buat dosa pun iman tak akan apa? Tak akan berkurang. Bagi mereka iman ni macam tu, bila masuk Islam memang beriman, buat dosa pun iman tak akan berkurang. Kalau buat pahala banyak pun iman tak akan bertambah. Okay? Jadi orang kafir orang baik ni sama je bagi mereka. Itu puak Murji'ah tadi. Ini secara ringkas apa yang disebutkan lah. Kemudian Al-Mu'tazilah yang disebut sini, Al-Karamiyah, Al-Kulabiyah dan semisal mereka. Mereka semua ini adalah kelompok sesat golongan ahli bid'ah. Semoga Allah melindungi kita daripada mereka. Di sana ada bid'ah yang menyebabkan bid'ah tu, orang tu buat bid'ah jadi kafir, dan ada sana bid'ah yang buat tu tak jadi kafir, jadi fasik. Ya. Okey, Al-Mu'tazilah ni siapa? Mereka ialah orang-orang yang berdiri di barisan Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan politik. Ada juga mengatakan bahawa mereka digelar demikian kerana meninggalkan Majlis Al-Hasan Al-Basri. Ketua mereka ialah Wasil bin Atha'. Kesesatan yang mereka yang dominan adalah ilmu kalam dan falsafah lah. Kan dia perkata Quran ni makhluk, kan? Dan mereka ni dapat dia panggil apa, dapat menguasai pemerintah ataupun khalifah.
supaya dapat memujuk khalifah supaya mengikuti mazhab mereka, mazhab falsafah ni. Okay, mazhab Mu'tazilah ni yang mengatakan Quran makhluk kan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala diuji dengan ujian yang berat sehingga hampir-hampir rahimahullah dibunuhlah oleh raja tadi kan, Al-Ma'mun tu. Al-Ma'mun dia nak bunuh dia. Al-Ma'mun kata besok kalau dia tak ikut kata aku bahawa Quran tu makhluk, kan? Dia bersumpah dengan kekerabatan dia dengan Rasulullah SAW bahawa dia akan bunuh Ahmad bin Hanbal. Ahmad berdoa lah supaya Allah Ta'ala hentikan kejahatan Al-Ma'mun ini. Maka malam tu juga Al-Ma'mun ni mati lah. Jadi maknanya di zaman Imam Ahmad ni rahimahullah ta'ala begitu dahsyat lah kerana ulama yang mati lah dibunuh oleh ni khalifah ataupun diseksa dalam penjara sampai mati, kan, oleh khalifah ataupun oleh golongan Mu'tazilah tadi. Dan Mu'tazilah ni mereka berluas lah di zaman tu. Dan fitnah yang dahsyat mereka ni kata Quran itu makhluk. Quran itu makhluk kan. Bukan kalam Allah yang azali lah begitu. Jadi pelopor mereka siapa? Pelopor Mu'tazilah tu iaitu Wasil bin Atta ya. Di zaman tabi'in Zahir ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengajar di mana di Basrah mana. Kemudian ada orang tanya soalan tentang pelaku dosa besar ya, pembuat dosa besar ni macam mana? Depa ni Islam ke, Muslim ke, kafir? Jadi kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ulama tabi'in, dia kata orang yang buat dosa besar ni kan, depa ni kembali kepada Allah Taala urusan depa. Kalau Allah nak, Allah akan ampunkan depa, dan kalau Allah nak, Allah akan seksa mereka. Dan mereka Muslim, mereka tidak kafir. Dan mereka Muslim tapi urusan mereka kembali kepada Allah. Ya. Mana ikut suka Allah lah, Allah nak ampunkan siapa, Allah nak seksa siapa di kalangan pelaku dosa besar ni. Jadi Wasil bin Atta dia dalam majlis Al-Hasan Al-Basri. Jadi dia dengar jawapan Al-Hasan Al-Basri ni, dia tak setuju. Dia tak setuju. Maka dia kata mana boleh macam tu. Dia kata orang yang melakukan dosa besar ni maknanya mereka ni Islam pun tidak, kafir pun tidak. Mereka berada di satu tempat di antara Islam dan kufur. Kan? Jadi maknanya cumanya di akhirat mereka akan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Jadi dia tidak menghukum kafir di dunia pelaku dosa besar. Adapun Khawarij, mereka menghukum pelaku dosa besar di dunia ni sebagai kafir. Kan? Mu'tazilah tak. Dia kata tak kafir. Tapi dia kata Islam pun tidak, kafir pun tidak. Manzilah baina manzilatain. Duduk di tengah-tengah. Tapi di akhirat mereka tu kekal dalam neraka Jahannam. Jadi di akhirat tu akidah mereka sama dengan puak Khawarij lah, yang mengekalkan pelaku dosa besar dalam neraka. Dan kedua-duanya adalah sesat lah. Jadi bila macam tu dia dah setuju dengan Hasan Al-Basri, dia pun bangun pergi duduk kat yang lain. Maka dia buka kelas dia sendiri, kelas pengajian dia sendirilah. Dia mengajar ilmu daripada ni lah ya, ilmu kalam dan ilmu falsafah ni. Dia tu titik tolak dia lah. Okay. Okey, ada pun Al-Karamiyah. Mereka merupakan pendamping Abu Abdullah Muhammad bin Karram. Ibn Karram termasuk dalam kelompok yang menetapkan sifat Allah. Namun dia akhirnya meyakini keyakinan tajsim dan tashbih. Kan? Dia maksudnya, dia kata Allah ada sifat, tapi sifat Allah Ta'ala macam sifat makhluk. Kan? Tangan Allah macam tangan makhluk. Wajah Allah macam wajah makhluk. Dia mana dia menetapkan macam tu, keyakinan tajsim dan tashbih. Macam Muqatil bin Sulaiman lah. Muqatil bin Sulaiman ni ulama tafsir kan. Tapi dia ni matruk lah, tidak diambil ilmu dia. Kerana apa? Kerana dia ni bersifat dengan sifat ni lah ni. Berakidah dengan akidah ni. Al-Karamiyah ni. Kan? Maknanya meyakini Allah Ta'ala tu, dia mentashbihkan Allah dengan makhluk. Dia meletakkan sifat Allah, tapi dia tashbih dan tajsim. Baik, itu dia. Ini secara ringkas lah penjelasan dia. Kalau kamu nak tahu lebih mendalam boleh syarilah. Dia Google pun boleh lah. Kemudian Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah ini nisbah kepada Abdullah bin Sa'ad bin Kullab Al-Basri, seorang ahli kalam, dan ia merupakan pemimpin golongan Kullabiyah. Antara Ibn Kullab dan golongan Mu'tazilah berlaku beberapa siri perdebatan lah. Jadi Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala pada awalnya dia berakidah dengan akidah Kullabiyah ini, sehinggalah dia mengasaskan mazhab dia sendiri, mazhab Al-Ash'ari ini.
Pun akhirnya dia tinggalkan mazhab Ahlul Kalam, dia bertaubat kembali kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di atas akidah ilmu betul-betul ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam akidah dengan akidah salaf. Tetapi golongan Asy'ariyah selepas itu mereka masih menetapkan bahawa ya Imam Abdul Hasan ni dia tetap dalam akidah falsafah dia, ilmu kalam dia. Padahal dia dah taubat dan dia ada kitab yang dia tulis, tapi puak-puak Asy'ariyah ni depa tidak mengiktiraf, depa tak terima. Depa kata ini tak betul, ini direka-reka oleh golongan Wahabi ni. Golongan Wahabi ni reka-reka kitab ni. Padahal kitab tu memang jelas daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Kan? Tapi itulah dalam bab akidah ni kan. Tapi dia ni asalnya daripada ilmu, daripada golongan ahli falsafah lah. Itu contohnya. Tapi ada ulama menyebut juga lah tentang beberapa kesilapan yang dilakukan oleh beliau rahimahullah taala. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab akidah mereka lah. Begitu. Kemudian mereka yang muka surat 170 yang terakhir pada hari ini, mereka yang berselisih dalam masalah furu' adalah orang-orang yang terpuji dalam khilaf mereka. Masalah furu'. Masalah furu' ni macam masalah fiqh lah. Masalah fiqh. Kan? Contohnya kita kata baca basmalah sebelum wudu, macam wajib ataupun sunat, mandi Jumaat wajib ataupun sunat. Hari ini maknanya khilaf fiqh lah dalam perkara furu' kan. Begitu. Ada yang kata sunat, ada yang kata makruh, ada yang kata sunat, ada yang kata wajib, ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Perbezaan penetapan hukum. Yang satu ni kata hukum dia haram, ni kata hukum dia makruh. Okey. Ini kata hukum dia sunat, ni hukum dia kata wajib. Begitu. Baik, ini maknanya mereka yang berselisih dalam masalah furu' adalah orang-orang yang terpuji dalam khilaf mereka. Okay. Mereka memperoleh pahala dalam ijtihad mereka. Macam para imam kita lah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang dalam bab fiqh ni tak kadang-kadang mereka tak sependapat. Ini fiqh dalam macam ni. Hadis yang sama, tapi maknanya penafsiran hadis tu berbeza antara dua ulama, antara ulama-ulama tadi kan. Antara imam tadi lah. Penafsirannya berbeza ataupun satu hadis di sisi seorang dhaif dan sisi seorang lagi sahih. Contohnya qunut subuh lah. Qunut subuh kan. Jadi kita faham qunut subuh maknanya di sisi Imam Syafi'i hadis tu sahih. Selainnya kata hadis dhaif kan. Hadis cerita tentang Nabi sallallahu qunut sampai Nabi wafat tu kan. Berlaku perselisihan. Jadi mereka beroleh pahala dalam ijtihad mereka. Khilaf mereka adalah rahmat yang luas, sementara kesepakatan mereka adalah hujah yang pastilah. Kan? Jadi kita memohon kepada Allah agar memelihara kita daripada bid'ah dan fitnah, agar dia menghidupkan kita dalam Islam dan sunnah, dan menjadikan kita termasuk dalam kalangan mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup, serta menghimpunkan kita dalam rombongan baginda setelah kita mati dengan rahmatnya. Ya. Okey. Dan kurnianya. Amin. Ini adalah akhir keyakinan segala puji milik Allah. Dialah satu-satunya, semoga selawat Allah dan salamnya dicurahkan kepada penghulu kita Muhammad, keluarga baginda dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tamat buku itu. Okey. Adapun di sini Syekh Musaimin dihuraikan tentang al-jidal wal khisam fi din, perbalahan, pertengkaran dalam agama ni kan. Okey. Kata Ibn Musaimin rahimahullah taala, terbahagi jidal itu, perdebatan dalam agama itu terbahagi kepada dua perdebatan dalam agama. Yang pertama, ayakun al-gharad min dhalika itsbatul haq, bahawa tujuannya adalah untuk menetapkan kebenaran. Perdebatan itu apa dia? Untuk menetapkan kebenaran dan menolak kebatilan lah, menghapuskan kebatilan. Ini ma'murun bihi, ini diperintah kita buat, sama ada wajib ataupun sunat. Ikut keadaan sebagaimana firman Allah Taala tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tadi kan dalam surah An-Nahl yang kita baca tadi kan, surah An-Nahl tadi kan yang kita baca tadi ni.
Okey, iaitu yang pertamanya. Yang keduanya, bahawa tujuan kita nak berdebat itu kan, at-ta'nit wal intisal nafs. Maksudnya kita berdebat tu untuk memenangkan diri kita, kan, untuk ikut hawa nafsu kita dan untuk memenangkan kebatilan kita. Maka ini qabihun, ini keji dan dilarang daripadanya berdasarkan firman Allah Taala, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Ini dalam surah Ghafir kan, surah Ghafir. Wa qawluhu wajadalu bil batil lidhidu bil haqq. Ini surah Ghafir ni. Fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Tidak berjidalah tentang ayat-ayat Allah Taala melainkan orang-orang yang kafir. Maksudnya yang menentang ayat-ayat Allah ni orang kafir lah. Dan mereka berjidal, berdebat dengan kebatilan, kan? Dengan kebatilan itu mereka nak memadamkan kebenaran. Maka Allah kata fa akhadhtuhum, maka aku berseksa mereka, aku ambil mereka dengan siksaan. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimanakah siksaanku, kata Allah. Syekh menyebut di sini alamatu ahli bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah lah. Apa dia tanda ahli bid'ah? Dia menyebutkan sebahagian daripada pokok ahli bid'ah ni, kan? Ahli bid'ah ni ada beberapa tanda lah. Yang pertamanya tanda ahli bid'ah apa dia? Mereka ini bersifat dengan sifat selain daripada Islam dan sunnah, daripada apa yang mereka mengada-adakannya daripada perkara bid'ah pada perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Okey, yang pertama. Yang keduanya, mereka taksub. Mereka ni taksub fanatik kepada pendapat-pendapat mereka dan mereka tidak mahu kembali kepada kebenaran walaupun dah jelas kebenaran itu di hadapan mereka, dah diberikan penjelasan. Yang kedua. Yang ketiganya, mereka membenci para imam kaum muslimin lah dan agama. Ini tanda-tanda ahli bid'ah. Dia benci imam-imam, ulama-ulama kaum muslimin, kan. Contohnya benci Ibn Taimiyah, di antaranya Muhammad bin Wahab, dia benci. Dan macam-macam tuduhan dan tuduhan yang mereka lemparkan. Kemudian di antara golongan-golongan ahli bidah tadi kan, yang pertama tadi Rafidah, kan, kita dah baca tadi Rafidah, kan. Yang kedua ini dicerita Syekh Diurai banyak luas tadi. Kemudian Jahmiyah yang kita baca tadi, kan, dalam kitab tadi secara ringkas disebut tadi. Okey, kemudian puak Khawarij, kan, yang kita baca tadi. Kemudian puak Qadariyah yang kita baca tadi juga. Okey, baik. Yang kelimanya Al-Murji'ah. Okey. Kemudian yang keenamnya Mu'tazilah. Ya. Yang ketujuhnya Al-Karamiyah. Yang ke-8nya As-Salimah. Okey. Mengikut seorang lelaki yang bernama Ibnu Salim. Yang ni dia ni mensyabih lah, mentasbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Inilah Syekh kata kumpulan-kumpulan yang disebut oleh Ibn Qudamah dalam kitab dia tadi, kan. Apa nama? Dan yang seumpama mereka seperti Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ni akidah Asy'ari lah. Pengikut Al-Hasan bin Ali bin Ismail Al-Asy'ari rahimahullah. Yang mana dia di awal Islamnya dia cenderung kepada mazhab Mu'tazilah. Kemudian dia pergi kepada Kullabiyah. Kemudian akhirnya dia pergi kepada Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullah ta'ala. Kan? Ini dia. Okey, kemudian berkenaan tadi kita yang baca tadi tentang khilaf, perselisihan dalam perkara furu', kan. Perkara furu' ni perkara cabang lah. Kita baca tadi. Jadi dengan ini saya sebut juga tentang hukum ijma'. Ijma' dan hukum dia. Ijma' ni apa? Dari sudut bahasa al-azam wal ittifaq, maksudnya kesepakatan, ijma'. Pada istilah pula ittifaqul ulama al-mujtahidin. Maknanya apa nama, ittifaq ni kesepakatan para ulama yang berijtihad daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hukum syarak selepas Nabi sallallahu, dan ia merupakan hujjah lah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu. Dan sabda Nabi sallallahu, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Kemudian saya tambah lagi di sini taklid. Taklid ni apa? Taklid ni pada bahasa maksudnya meletakkan rantai di leher. Itu taklid. Kan? Istilah dia, pada istilah
ittiba' qaul bighairi al-ghair bila hujjatin, mengikut pendapat orang lain tanpa hujah, ikut membuta tuli. Kan? Okey, taklid ni harus ke tak harus? Boleh tak boleh? Syekh kata boleh bagi mereka yang tidak mampu, tidak ada ilmu. Kan, dengan diri dia tak boleh nak tahu tentang satu hukum, maka dia taklid pada mana-mana orang alim yang maknanya mengikuti sunnah lah. Macam ikut mazhab yang 4 lah. Ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kan dia ikut mazhab Syafi'i, hukum ini gini ni. Kan, maknanya macam dia tak mampu nak sampai kepada natijah yang sahih tadi, maka dia boleh bertaklid pada mana-mana mazhab dia lah. Dan macam kita di Malaysia ni yang sinonim dengan kita lah mazhab Syafi'i. Saya kata haruslah bahawa jaizun liman la yasil ila al-ilmi bi nafsihi. Dia tak boleh nak cari sendiri. Kan? Dia tak ada alat-alat yang boleh menyampaikan dia kepada ilmu yang tadi, ilmu sahih. Dia tak boleh ijtihad lah maksudnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui, yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan mazhab ni ada 4 lah yang masyhur. Sebenarnya banyak mazhab para imam, lebih daripada 40 mazhab kan. Mazhab yang muktabar lah. Tapi yang terkenal ni masyhurnya adalah mazhab yang 4 ni lah. Itu mazhab Hanafi. Yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, Imam Ahli Al-Iraq. Imam Ahli Al-Iraq yang lahir pada tahun 80 Hijriyah, wafat pada tahun 150 Hijriyah. Dan ini berlaku khilaf, ada sebahagian ulama kata dia ni dalam kategori sahabat. Sebab sahabat yang terakhir mati adalah yang mati pada tahun 100 Hijrah kan. Abu Tufail Amru bin Wasilah yang mati pada tahun 100 Hijrah. Kan? Allah Ta'ala a'lam. Jadi imam yang paling tua ni Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah. Mati pada tahun 150 Hijrah. Kemudian mazhab Maliki yang keduanya, imam dia adalah Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dilahirkan pada tahun 93 Hijriyah, wafat pada tahun yang ke-179 Hijriyah. Ini mazhab Syafi'i pula, imam dia Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, lahir pada tahun 150, wafat pada tahun 204 Hijriyah. Pada mazhab Hanbali pula, imam dia ketua dia adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, lahir pada 164 Hijrah, wafat pada tahun 241 Hijrah. Di sana ada mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Zahiriyah, mazhab Zaidiyah, As-Safyaniyah dan selain pada mazhab-mazhab tadi. Wa kullu yu'khadh min qawlihi ma kana shawaba. Semua ini kita ambil daripada mereka, perkataan-perkataan mereka apa yang benar, dan ditinggalkan apa yang tersilap ataupun tersalah. Kenapa? Kerana tidak ada kemaksuman itu melainkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata nasallallahu yaj'alana minal mutamassikina bi kitabih. Kita mohon kepada Allah Taala supaya Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang berpegang dengan kitabnya, dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada zahir dan batin. Wa ay tawaffana ala dhalika, dan bahawa Allah Ta'ala matikan kita di atas sunnah tadilah, kan, di atas sunnah Rasulullah SAW. Wa yatawallana fi dunya wal akhirah, dan supaya Allah Ta'ala menjaga kita di dunia dan di akhirat lah. Wa la yazigha qulubuna wa alla yuzigha qulubana, bahawa dia jangan palingkan hati kita daripada petunjuk setelah kita mendapat petunjuk, setelah dia beri kepada kita petunjuk. Wa ayyahabalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab, supaya dia berikan kepada kita daripadanya rahmat, sesungguhnya dia adalah al-wahhab, para pemberi rahmat. Walhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah Ta'ala banyak-banyak. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Tuhan kita suka dan Tuhan kita redha. Wa kama yanbaghi li karami wajhi, sebagaimana yang layak bagi kemuliaan wajahnya, azza jalalu, yang maha perkasa lagi maha agung dia Allah Ta'ala. Walhamdulillahilladzi, dan segala puji bagi Allah alladzi, yang bini'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus salihat, sempurna segala yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina, dan selawat dan salam ke atas nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya dan para sahabatnya. Tamma fi asr al-jum'ah al-muwafiq, selesai tulisan buku ni, syarah ni
oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada 10 bulan 1, mana 10 Muharram lah. 10 Muharram 1392 Hijriah. Mana berapa tahun dah aku tulis. Kan? Cuba kira lah. Ya. Jadi 1443 kan. Ketika 143 tolak 1392 kan. Okey, 3 tolak 2 1. Jadi maknanya 14 tolak 9 5. Okey. Jadi maknanya buku ni ditulis sejak 51 tahun yang lalu. Buku ni dia tulis 51 tahun yang lalu lah. Subhanallah. Maknanya tahun Ustaz lahir lah. Ya, tahun Ustaz lahir. Ustaz lahir tahun 1392 Hijriah, 51 tahun. Ataupun Ustaz lahir 1392 90 Hijrah. 1390 Hijrah. Kalau ikut tarikh Hijrah lah, umur dah 53. Kan? Okey, jadi maknanya 2021 tolak 51 tahun. Okey. Okey. 1970. Maknanya tahun 1970. Dia tulis buku ni Ustaz pun tak lahir lagi. Ustaz lahir tahun 1971. Maknanya buku ni Syekh Utsaimin dah meninggal 20 tahun dah kan. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada juga di kalangan ustaz-ustaz kita yang pernah belajar dengan dia. Contohnya Ustaz Fadil pernah ikut kelas dia dekat Masjidil Haram dia di Masjid Al-Haram kan, Ustaz Fadil. Dia ada belajar, pernah ikut kelas Syekh Al-Utsaimin. Ustaz pun dengar YouTube je lah Syekh Utsaimin tadi. Rahimahullah ta'ala. Masa habislah buku dia yang kita baca matan. Buku yang kita baca ni adalah matan Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Habislah buku ni kita baca kan. Alhamdulillah. Mana kita baca kan. Start baca dulu pada bulan berapa. Sebelah tanda kita baca dulu ya. Ya. Kita baca dulu. Start baca bulan tahun lepas kan. Okey, bulan 8. Bulan 8. Kita baca. Sebenarnya bulan 8 sekarang lebih kurang 4 bulan lah. 4 bulan kita baca buku ni. Jadi wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi siapa ada soalan silakan sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini. Dan insya-Allah lepas ni tak tahulah nak baca kitab apa, buku apa. Terserah kepada penganjurlah. Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Al-Syekh, Ustaz Hafiz. Begitu. Hari ni kita berapa bulan? Hari ni 4 kan? Tak ada 3. Kan? Bulan 1 tahun 2022. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan, insya-Allah ila liqa'i ma'assalamah. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, petunjuk, taufik dan hidayah pada jalan kebenaran, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, kan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah yang sahih, di atas akidah yang benar. Okey, sebelum tu di sini ada berita sikit saya nak sampaikan. Malam tadi kan berlaku di Lombok kan, di Lombok. Sebab ada berita ni. Di Lombok madrasah sunnah kita dibakar oleh golongan ahli bid'ah. Dia bakar masjid, dia bakar masjid, dia bakar apa lagi ya? Sekolah di Lombok kan. Di sini Ustaz boleh ada video kan, tapi kita dah bahasa dah insya-Allah. Nanti Ustaz Afiq boleh tunjuk kot. Dia buat. Ni ahli bid'ah. Dia benci pada ahli sunnah di Lombok sana, Indonesia. Dia pergi
dia berbakar masjid, berbakar kereta. Tengok kan video dah kan, ada video dalam ni. Dalam apa nama WhatsApp. Dan nanti Ustaz share dengan Ustaz Afiq. Mungkin Ustaz Afiq dapat aku video ni. Ya. Oh, macam mana ahli sunnah di Indonesia sana kan, ahli bid'ah di Indonesia sana mereka ni mana sangat agresif lah. Ahli bid'ah di Malaysia ni tak agresif macam tu lah. Ya, salah dia berbakar, dia sanggup bunuh. Ada ustaz-ustaz kita yang kena pukul kan di Indonesia. Jadi itulah maknanya nak cerita kata dakwah kita ni bukan dakwah yang mudah lah. Ajaran seruan kita ni adalah seruan kepada yang benar dan kita akan menghadapi berbagai-bagai penentangan, kebencian. Itu benda biasalah. Dan Nabi SAW orang nak bunuh juga kan. Ini mesti yang buat benda ni manusia jahil lah. Tapi itulah dia ustaz-ustaz depa ni tak tahulah apa nama pendirian ustaz depa. Tapi kalau ustaz depa ni redha benda ni, maknanya depa pun tanggung samalah dosa tadi kan. Yang redha pun tanggung dosa juga. Atas kejahatan pelaku pengikut mereka, dan mereka daripada kalangan ahli bid'ah memang bencilah ahli sunnah tadi. Depa kata kita kafirkan depa, padahal depa yang mengkafirkan kita. Itu yang berlaku lah. Jadi kita mohon Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, jauh daripada kejahatan orang-orang yang jahat dan para ahli bid'ah ini. Begitu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.